Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan ini saya mengucapkan selamat hari raya. Maaf lahir dan batin. Untuk sesi kali ini saya akan terangkan tentang untuk subjek tauhid terlebih dahulu. Okey, kita akan refresh balik tajuk-tajuk yang saya telah ajar sebelum ni. Okey, tengok dalam buku teks sebelum ni. Kita dalam buku teks tahun 6 dia ada 8 tajuk. Jadi yang kita telah belajar tajuk kamu mukjizat telah. Yang kedua perkara-perkara menyalahi adat. Yang ketiga perkara yang membatalkan syahadat. Dan hari ini saya akan ajar kepada kamu semua tentang murtad. Okey. Sepanjang PKP yang telah dijalankan, saya ada bagi kamu semua untuk menyalin pengertian dan juga pengertian murtad. Saya harap kamu semua dah salin dan juga dah dapat menghafal pengertian murtad pada bahasa dan pada istilah. Okey, try kita ulang sekali lagi. Tengok dalam buku teks. Kalau tengok buku teks dalam muka surat 33. Muka surat 33 boleh bersedia dengan buku teks masing-masing. Tengok muka surat 33 pengertian murtad. Saya akan baca terlebih dahulu pengertian murtad. Kamu kalau yang dah hafal boleh ikut sama-sama. Okey. Murtad pada bahasa ialah apa? Murtad pada bahasa ialah menolak. Murtad pada bahasa ialah menolak. Tolak daripada dalam keluar. Daripada Islam keluar daripada Islam. Okey, seterusnya pada istilah. Murtad ni maksudnya apa? Meninggalkan atau keluar dari agama Islam dan memeluk mana-mana agama. Duduk dalam Islam, keluar Islam, masuk agama lain. Itu dikira murtad pada istilah. Kalau yang mana dapat hafal secara pengertian yang panjang, lagi baik. Murtad apa? Keluar dari Islam dan memeluk mana-mana agama yang lain. Meninggalkan atau keluar dari Islam dan memeluk mana-mana agama yang lain. Itu pengertiannya. Boleh faham semua? Okey, hari ini saya just ulang kaji sahaja untuk pengertian tadi. Untuk tajuk ni belum lagi diajarkan secara terus dalam kelas. Okey, hari ini saya akan jelaskan. Okey, tengok di papan putih ni. Untuk tajuk murtad kita hanya ada 4 saja. 1, 2, 3, 4 perkara yang perlu dititik beratkan. Murtad sememangnya pengertian sememangnya perlu dihafal. Biasanya dalam soalan peperiksaan atau mana-mana latihan mesti akan ditanya tentang pengertian. Yang ini memang wajib, tak kira subjek yang mana sekalipun, biasanya pengertian perlu dihafal. Okey, seterusnya ciri-ciri orang murtad. Ciri-ciri orang murtad. Kalau tengok buku teks, boleh rujuk dalam buku teks pelajaran 4.2. Dalam buku teks saya ada buat poin sikit yang ciri-ciri orang murtad. Apa ciri dia? Sebagaimana yang kita telah ketahui, kalau dalam kelas selalu diingatkan apa ciri-ciri orang yang berjaya. Apa ciri-ciri pelajar sekolah Islam Cahaya Umi? Ciri-cirinya macam mana? Begitu juga dengan murtad. Apa ciri-ciri dia? Apa benda yang kena ada pada dia nak menentukan dia ni orang yang murtad? Kita tengok yang pertama. Orang Islam yang menyembah perkara lain selain Allah. Itu ciri-ciri dia. Sebelum ni mungkin mengikuti ajaran Islam, tapi pada seterusnya dah tak masuk Islam. Kita tengok dia dah sembah dan benda-benda yang lain selain daripada Allah. Sembah apa? Sembah berhala ataupun percaya benda-benda lain lebih berkuasa daripada Allah. Okey, seterusnya orang Islam yang apa? Yang menolak hukum Allah. Allah tetapkan sesuatu hukum tapi dia tolak, tak buat. Contoh kata solat ni wajib, dia kata tak wajib solat. Itu tolak hukum. Tolak hukum Allah. Okey, seterusnya orang Islam yang mempersendakan hukum Allah. Dia tak percaya juga dia boleh main-main lagi dengan hukum Allah. Dia boleh mempersendakan hukum Allah. Tak boleh. Itu di antara ciri-ciri.
Ciri-ciri. Kita kaitkan lagi. Kalau ciri-ciri pelajar yang berjaya, macam mana? Selalu buat kerja, selalu ikuti arahan cikgu, selalu siapkan kerja di rumah, selalu buat latihan aktiviti, ulang kaji. Itu ciri-ciri. Kita boleh bayangkan, ini pun ciri-ciri orang yang murtad. Okey, seterusnya. Ciri-ciri orang murtad ada berapa tadi? Ada 3. Ciri-ciri orang murtad ada 3. Pertama, cirinya orang Islam yang apa? Ada 3. Yang menyembah perkara lain daripada Allah, yang orang Islam yang menolak hukum Allah, seterusnya yang ketiga orang Islam yang mempersendakan hukum Allah. Ada 3. Okey. Seterusnya dah 2 dah kita dah pergi. Kita tengok seterusnya murtad. Apa lagi perkara berkaitan dengan murtad? Perkara yang menyebabkan murtad. Ada 3 benda yang boleh menyebabkan seseorang itu dikira murtad. 3. Yang pertama, perkara yang menyebabkan murtad boleh terjadi melalui perkataan. Apa yang dikatakan, apa yang seseorang itu ucapkan. Bila seseorang itu ucap keluar daripada mulut dia yang ada sesetengah perkataan itu boleh menyebabkan dia keluar daripada agama Islam. Okey, seterusnya murtad boleh terjadi juga melalui perbuatan. Walaupun tak berucap, walaupun tak bagi tahu kita dah keluar daripada agama Islam, tapi kita buat benda yang boleh menyebabkan kita keluar daripada agama Islam. Contohnya apa? Menyembah berhala, memuja syaitan, mempercayai benda-benda lain, ataupun biasanya buat benda tu orang boleh tengok, menyembah berhala ke apa. Jadi benda yang buat tu berkaitan dengan perbuatan. Okey, seterusnya murtad juga boleh terjadi melalui kepercayaan. Yang ni yang tak nampak, yang ni yang paling ditakuti. Sebab tak ada orang tahu pun kita sahaja. Mungkin dalam hati ni kita yakin bahawasanya ada sesuatu benda lain, kuasa lain yang hebat lebih daripada Allah. Itu pun dah dikira murtad. Sebab tu kita kena jaga-jaga. Ingat, untuk yang 3-3 ni dia ada keyword masing-masing. Kalaulah keluar nanti soalan dalam peperiksaan, tentukan murtad jenis yang mana. Kalaulah keluar daripada mengatakan Allah itu ada 2, bila keyword kata mengatakan, dia murtad melalui perkataan. Kalau dah ditulis menyembah berhala ataupun memuja syaitan, benda yang berkaitan dengan perbuatan, dia adalah murtad jenis perbuatan. Kalau seterusnya dia tulis keyword dia meyakini ataupun mempercayai Allah itu ada anak, yakin ni murtad melalui kepercayaan. Okey, tengok buku teks. Tengok buku teks untuk seterusnya. Okey, buka buku teks, kita tengok muka surat 34. Muka surat 34 4.3. Perkara-perkara yang menyebabkan murtad. Murtad boleh terjadi melalui perkataan 1, perbuatan 2, dan ketiga melalui iktikad ataupun melalui kepercayaan. Iktikad ni kepercayaan, benda yang tak nampak. Okey, kita pergi satu-satu. Tengok 4.3.1. Murtad melalui perkataan. Murtad boleh berlaku dengan perkataan atau ucapan yang berbentuk penghinaan ataupun ragu ataupun syakwa sangka, mengejek dan merendah-rendahkan sesuatu yang berkaitan dengan keimanan dan keislaman. Contohnya apa? Perkataan yang menghina ajaran, mengatakan Allah itu ada anak, mengatakan ajaran Islam ini tak betul. Itu semua tu melalui perkataan, keluar daripada mulut kita dikira perkataan. Okey, seterusnya kita tengok 4.3.2. Murtad melalui perbuatan. Perbuatan. Murtad boleh berlaku dengan perbuatan. Perbuatan ni macam mana? Menyembah, menghina. Contohnya apa tu? Memuja syaitan dan mempercayai ataupun memuja syaitan dan juga menyembah berhala. Yang tu lebih senang lagi untuk contoh melalui perkataan. Okey, seterusnya tengok muka surat 35. 35 menunjukkan murtad melalui kepercayaan. Murtad juga boleh terjadi melalui akidah, kepercayaan ataupun niat. Apabila seseorang Islam meyakini dalam hatinya
ada benda lain ataupun Allah tu sama dengan sifat manusia. Yakin Allah ada anak, yakin Allah ada tangan ke apa sekali, yakin tu menyebabkan seseorang itu boleh terkeluar daripada agama Islam. Okey. Itu saja untuk murtad melalui kepercayaan. Okey, kita sebut balik. Murtad boleh terjadi melalui tiga benda, melalui perkataan. Satu melalui perbuatan, satu dan satu lagi melalui kepercayaan. Okey, untuk next lagi kita masuk terakhirnya dalam tajuk murtad ialah kesan orang murtad. Apa kesan? Tadi kita dah baca tentang ciri, kesan pula. Kalau kita contohkan kepada ciri pelajar yang berjaya, kita tengok kesan apa kesan orang yang berjaya. Itu juga dengan murtad. Ciri pelajar yang berjaya, datang sekolah awal, buat kerja rumah, ikut nasihat cikgu. Dan kesan dia apa? Mungkin kesan dia akan jadi orang pandai, mungkin akan jadi orang yang lebih taat kepada ibu bapa, lebih mendengar cakap cikgu. Itu kesan. Selepas daripada buat semua, kesan dia apa? Ini kesan orang murtad. Yang pertama kali, tentu dah dia akan menjadi orang kafir. Sebab dia dah keluar daripada agama Islam, tentu dah dia bukan Islam. Yang pertama, menjadi kafir. Yang kedua, terbatal iman dan syahadah. Bila keluar Islam, terbatal. Nak masuk Islam balik, kena mengucap 2 kalimah syahadah balik. Terbatal. Yang ketiga, menerima azab di hari akhirat. Tentunya orang yang murtad ni tentunya akan diazab di hari akhirat. Okey, ada lagi dalam buku teks muka 136, saya akan baca yang pertama. Dia juga tidak boleh dikebumikan di perkuburan Islam. Walaupun kita tengok dia tu nama Islam, tapi apabila dia dah murtad, dia tak boleh dikebumikan, dia tak boleh dikuburkan di perkuburan Islam. Yang seterusnya, dia boleh terbatal ikatan perkahwinan. Contohnya dah kahwin dah Islam sama Islam, tapi bila dia dah murtad, maka terbatal secara automatiknya perkahwinan tersebut. Seterusnya, tidak boleh mewarisi harta pusaka. Sebagaimana yang kita tahu dalam Islam, bila matinya seseorang itu, dia akan mewariskan harta pusaka itu kepada orang-orang tertentu. Jadi bila dah murtad, dia tak layak untuk mendapat hak harta pusaka tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.